Kebajikan Yang Berhormat Sempurna. Terima kasih Yang Dipertua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua kerana beri ruang dan peluang untuk saya turut membahaskan belanjawan, walaupun saya dah minta daripada pagi awalkan sikit, dan Ketua Parti, Presiden Parti. Terima kasih banyak. Tuan Yang Ketua, ekonomi negara kita dijangka akan berkembang lebih baik pada paras 4.5 hingga 5.5% pada tahun hadapan. Didorong oleh permintaan tinggi pasaran tempatan dan aktiviti ekspor. Faktor perkembangan ini juga digerakkan oleh peningkatan gaji minimum serta kadar pengangguran menurun. Kita doakan negara kita di landasan yang diharapkan oleh rakyat di seluruh kawasan di negara ini. Walaupun kerajaan dijangka menikmati peningkatan hasil yang lebih tinggi, iaitu kurang 5.5%, tetapi kerajaan terpaksa belanja hampir 99% daripada hasil ini untuk membayar belanjaan mengurus belanjawan 400 bilion, almost 99% of the budget of 400 billion is spent on pengurusan. Tetapi kerajaan terpaksa belanja hampir sebahagiannya, manakala untuk pembangunan akan dibayar melalui hutang yang ada. Dan saya berharap dengan usaha yang ada, pihak kerajaan akan dapat sedikit sebanyak mengatasi masalah keadaan pengangguran, kemiskinan dan ketidakupayaan masyarakat kita di peringkat bukan hanya bandar di luar bandar. Dan saya akan bangkitkan dan persoalkan banyak tentang delivery system yang ada. Tidak ada artinya kos yang begitu banyak ya yang dibelanjakan oleh negara kita, tapi hutang juga banyak. Namun demikian masalah rakyat masih. Harapan saya di peringkat awal ialah belanjawan ini fokus to bring down cost of living. Fokus on reducing the cost of business yang ada di negara kita. Kalau kita berupaya untuk mengurangkan cost of living, bukan hanya dengan imbuhan, bantuan keuangan, pemberian, seperti kerajaan dahulu, BRIM, berbagai, tapi kita reduce the cost dan reduce the cost of doing business. Maka ini akan dapat meletakkan negara di landasan yang sepatutnya. Datuk Yang Dipertua, baru-baru ini apabila saya turun ke bawah berjumpa dengan rakyat khususnya di bandar-bandar utama bandar di Sabah seperti Keningau, Tulid, Pitas, di Ladatu dan di Kudat. Mengikut data yang dikeluarkan oleh Persatuan Majikan ya, Sabah, sebanyak 32% syarikat ataupun sejumlah 11,395 yang beroperasi di Sabah telah pun tutup operasi mereka sepenuhnya. Oleh kerana keadaan ekonomi yang tidak sihat, walaupun laungan Sabah Maju Jaya. Atas laungan saja Sabah Maju Jaya, tapi banyak dah masalah peniaga-peniaga yang tutup di Sabah. Sudah berdekad lamanya mereka berniaga dan terlibat secara langsung dengan aktiviti perniagaan di kawasan setempat. Paling banyak adalah perniagaan yang membabitkan makanan dan juga barangan keperluan harian ataupun kedai runcit. Perkara ini amat membimbangkan kerana puncak pendapatan dan mata pencarian banyak keluarga terjejas. Dalam masa yang sama, perniagaan melibatkan rantaian permintaan dan pengeluaran. Sudah pasti pembekalan barangan yang dibekalkan barangan ke kedai-kedai tersebut sebelum ini tidak lagi dapat meneruskan penjualan barangan mereka. Saya menyambut baik inisiatif kerajaan untuk menaikkan gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,700. Namun perlu berimbang. Kita boleh naikkan gaji 1,500 ke 1,700. Yang saya bimbang SME yang ada, IKS yang ada, khususnya akan berhadapan dengan berbagai masalah. Ya,
How they burden the cost yang ada untuk menampung bayaran itu. Ya, maka seharusnya saya cadangkan supaya untuk tidak membebankan, mengakibatkan syarikat-syarikat khususnya SME, IKS yang ada di negara kita tidak akan wind up. There must be a win-win kind of situation di mana mungkin dikurangkan dengan cukai yang ada. Mereka dibebankan dengan peningkatan kos gajinya, ya, operasinya ditukar tambah oleh kerana kita bimbang keadaan ini, permintaan yang tidak begitu sehat di peringkat akar umbi kerana recovery of economy cannot be realized in a short period of time. It take times. Ya, melalui kita punya proses recovery daripada mata wang kita dahulu bukan can be done overnight. Tapi saya berharap pihak kerajaan juga menimbangkan supaya yang terkesan syarikat-syarikat dan peniaga-peniaga yang akan terpaksa menampung perbelanjaan yang begitu besar terhadap pembayaran gaji-gaji, ya, yang ada. Dan saya dapati bahawa ada setengah-setengah peniaga gaji dia serata saja, 1,500 sama rata. Sama ada yang penjawat jawatan rendah ataupun atas, oleh kerana cost of operation is very high dan mereka terpaksa menampung. Jadi saya cadangkan agar usaha ini akan dapat dilaksanakan sebaik mungkin, mengurangkan, ya, supaya cukai yang dikenakan kepada sektor-sektor yang terjejas oleh kenaikan gaji, kita naikkan gaji, ya, tak jadi masalah, ya. Mungkin itu dah agak lama, tapi di samping itu juga kita lihat bagaimana keperluan syarikat-syarikat ini. Wujud ketidakseimbangan peluang pekerjaan di negara kita, ya, di luar bandar, di bandar khususnya kita di peringkat negeri Sabah, ya, walaupun dipaparkan data yang ada bahawa jobs opportunity is abundant di Semenanjung ataupun di negara kita. Tapi bayangkan anak-anak Malaysia yang datangnya daripada Sabah. Kalau nak mengisi jawatan itu, yang peluang pekerjaan di Subang Jaya, di Shah Alam, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, how do they maintain that? Bagaimana mereka menampung? Nak cari perumahan, nak bayar belanja tiket kapal terbang dah pun meningkat, ya. Dan di samping itu nak belanja makanan, you know, cost of living, cost of getting jobs somewhere else in the country is a burden to them too. Maka dengan itu saya berharap dalam mengimbangi peluang pekerjaan, bawa industri ke kawasan-kawasan supaya kita imbangi yang ada. Bukan semuanya terletak di negeri Selangor saja, bukan semuanya terletak di Pulau Pinang saja, tidak semuanya terletak di Johor. Harus diimbangi di kawasan-kawasan di mana ada raw material. Bayangkan di Sabah, raw material yang ada 40% daripada sumber yang ada, sama ada minyak, kelapa sawit, berbagai yang ada, bawa ke Semenanjung. 45%, bukan kita ekspor ke luar negara. Ya? Kenapa tidak diproses? Mungkin ada perniagaan joint venture di antara usahawan dari Semenanjung dan Sabah untuk melahirkan peluang pekerjaan di situ. If it is nearer to the resources, raw material yang ada, it will be costless. Bayangkan minyak kelapa sawit contohnya. Kalau kita proses downstream, further down, sampai ke Sabah, mungkin peluang pekerjaan, mungkin barangan yang kita keluarkan di Sabah oleh kerana raw materialnya berhampiran, maka kosnya kita very competitive. Bila mana kita nak jual bersaing dengan negara-negara luar. Saya berharap usaha untuk mengimbangi peluang pekerjaan ini akan dapat dilihat serius oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah rakyat yang ada di akar umbi. Ini belum diambil kira kemudahan-kemudahan pengangkutan yang lain seperti kemudahan-kemudahan MRT, LRT, berbagai ketidakseimbangan prasarana yang ada. Contohnya peluang pekerjaan yang ada di luar bandar. It take time for them to reach to the place di mana mereka untuk bekerja. Maka saya berharap bukan setakat itu, kita harus melihat apa skim yang ada. Dan saya dapati contohnya satu skim yang cukup menggalakkan. Inisiatif Pendapatan Rakyat, IPR, ya, dilakukan oleh pihak Kementerian Ekonomi. Dan saya galakkan, kerana di situ bila saya lihat, saya waktu itu ada kita cadangkan di Tawau. Dan dia belanja hanya dalam lingkungan 5 juta dan membabitkan 80 orang. Rakyat Malaysia yang berada di Tawau dalam sektor pertanian, tanaman, dan mereka mempunyai pasaran. Dan saya dipahamkan mereka akan mendapat peluang pendapatan dalam lingkungan 2,000 seorang. Dan sebelum ini 80 orang ini tak ada kerja. Dan kita babitkan mereka terlibat dalam konsep IPR, salah satu konsep yang jauh baik daripada kita nak bagi imbuhan cash delivery
bantuan keuangan, ya, mungkin we are creating a society very dependent, ya, mentality culture yang bergantung, ya, tapi kita sokong untuk bagi bantuan kepada rakyat yang miskin. Tapi dia salah satu bantuan yang harus kita lihat secara mendalam dan kita bagi fokus ialah contohnya seperti IPR ini satu langkah yang dilakukan ditingkatkan dari masa ke semasa. Saya ingin menyentuh sedikit tentang lapangan terbang Tawau dan sistem penerbangan yang ada di negara kita. Baru-baru ini kita sedar dan tahu masalah pengangkutan yang agak dah delay flight. Saya dah suarakan dalam sesi Dewan yang lalu dah. Sebagai seorang penumpang dari Kota Kinabalu sampai ke KLIA mengambil masa lebih setengah jam nak sampai ke Aero Bridge dia. Dan pas itu ada seorang daripada penumpang itu sakit jantung. Dan saya terpaksa berhubung dengan CEO MAS, Captain Izam. Saya maklumkan, I said, can you please make sure that supaya MAB itu, bridge itu boleh link up to the aircraft. Aircraft dah sampai dah. Tapi tak boleh, Knots Bridge tak boleh sampai ke aircraft. Penumpang seorang, ya, yang sakit jantung. Dan ini perkara yang harus dilihat secara serius perjalanan MAB dalam mengurus sistem penerbangan yang ada. Dan saya berharap sungguh, contohnya hari ini dahulu kita mempunyai 10 flight daripada Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. Hari ini tinggal 5 flight saja. Ya. Besok saya balik, lepas itu kena airline batik ke apa. MAS tak ada. Tak ada penerbangan MAS besok ke Kota Kinabalu. Bayangkan, where do we go? How can we interact? Macam mana kita nak satukan umat? Kita bergantung dengan satu sistem penerbangan yang kerajaan biayai, yang dahulunya baik. There must be something wrong with the system there. Ya, rectify that sebaik mungkin. Dan saya bimbang. Saya juga dipahamkan hari ini lebih daripada 65 engineer dah letak jawatan. 65 engineer saya dipahamkan. Dan beralih kepada negara jiran kita, Singapore Airlines, ke Qatar, kena gaji yang mereka peroleh jauh baik. Dan kebimbangan saya bukan setakat kelewatan sistem penerbangan yang ada, ya, sistem pengurusan pentadbiran yang tidak ada koordinasi dia dengan secara baik. Bahkan di samping itu juga, saya melihat dari segi keselamatan. Kalau ada engineer lebih daripada 60 orang letak jawatan, how do we sure that the aircraft is safer for us to fly? Dalam keadaan cuaca yang semakin mencabar, dalam keadaan cuaca yang semakin tidak menentu. Dan saya berharap perkara ini diberi keutamaan kerana kita amat bergantung dengan sistem penerbangan Malaysia. Selain daripada itu, AirAsia. Kerana masa itu saya masih ingat masa saya Ketua Menteri. Saya bagi pinjam AirAsia 300 juta, ya, daripada kerajaan. Saya bagi pinjam pasal saya tahu penting kepada kita sistem penerbangan ini bukan hanya untuk membolehkan rakyat Malaysia dari Sabah ke Semenanjung, rakyat Malaysia ke Sarawak. Tidak. Tapi juga membawa pelancong. Bayangkan keadaan ini, kalau kita tidak dapat realisasikan, maka ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Itu pun tuduhan bila saya bagi pinjam duit 300 juta dah ada rasuah. Macam-macam fitnah saja. Saya sokong tindakan rasuah yang ada. Ambillah tindakan sebaik mungkin terhadap pihak-pihak yang telah terbabit dalam sektor-sektor ini. Bank Sabah Bank Development belanja duit sampai non-performing loan dalam lingkungan 5 bilion. Tak ada tindakan. Saya dah hantar dengan Jabatan Audit untuk tindakan harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Saya juga yang bertanya kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Saya dengar bahawa MASWING akan diambil alih oleh pihak Kerajaan Sarawak. Dan saya ingin bertanya sama ada dari segi subsidi pengangkutan luar bandar yang dahulu memang sudah ada antara Sabah Sarawak, ya, peralihannya sama ada dia masih berkekalan ataupun tidak, ya. Dan saya berharap kalau keadaan ini tidak dapat direalisasikan, saya bimbang peningkatan harganya kerana MAS tak ada penerbangan Malaysia Airlines 737 dari Kota Kinabalu ke Sendakan, dari Kota Kinabalu ke Tawau. Dah bergantung daripada MASWING. Kota Kinabalu ke Sendakan, Sendakan ke Tawau mengambil masa, ya. Dan saya bimbang sangat kalau sekiranya tidak ada subsidi yang diteruskan ataupun diberikan seperti yang sedia kala ada, dan ini membimbangkan saya. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh tentang sektor kesihatan. Dalam belanjawan pada kali ini, saya dapati bahawa sektor ini juga
mempunyai peruntukan yang begitu besar, 45 bilion. Dan saya dah suarakan dalam belanjawan dahulu, di antara dua kementerian, satu kesihatan, satu pendidikan, 45 bilion. Tapi saya sedih menyatakan di sini keadaan yang berlaku. Contohnya kejadian di Lahad Datu, suicide-nya ada, ya, yang berlaku, dan saya dah hantar maklumat kepada kementerian, Menteri Kesihatan Datuk Zul, dan saya nyatakan tentang bagaimana pentingnya. Dahulu saya suarakan pakar jantung di Sabah cuma satu saja, 3,9 juta rakyat, ya. Pakar jantung spesialis untuk nak buat bedah, ya. Ada pakar-pakar lain, cuma satu. Bila kita bersuara tambah 2, 3 saja. Bayangkan, tak ada di Sempurna, tak ada di Keningau, tak ada pakar jantung di tempat-tempat, cuma di Kota Kinabalu disendahkan 3 tempatnya. Dan keadaan ini membimbangkan di Sabah ini seluas kawasan Kinabatangan saja, seluas negeri Pahang. Lahad Datu lagi luas. Kawasan Lahad Datu dari luas lagi daripada negeri Perak. Bayangkan satu kawasan itu bukan mudah bagi kita nak mendapat kemudahan kesihatan. Dan saya berharap sungguh kesihatan ini bukan hanya berita baik yang kita nak siarkan, nak sebarkan 45 bilion sistem pengangkutan. Daripada mula lagi, Yang Berhormat Chua Jun Ming, Menteri Kesihatan, saya dah suarakan dah. Bagilah kemudahan kesihatan di Sempurna, operation room pun tidak ada di hospital yang ada itu. Kalau ada sakit jantung, kalau ada penyakit jantung, kita terpaksa bawa ke Tawau. Daripada Sempurna ke Tawau 1 jam. Sepanjang jalan tu kadang-kadang bukannya mungkin orang meninggal dunia, ya, dahlah jalan tak begitu sempurna, nama saya sempurna, ya, dan ini yang membimbangkan kita. Jadi saya berharap sungguh Kementerian Kesihatan akan dapat melihat dengan serius, bukan setakat keadaan pengurusan kesihatan, sistem perubatan yang ada. Dan sampai ketika dia di negeri Sabah, kita tak boleh bergantung dengan syarikat-syarikat, hanya pembekalan, mungkin joint venture di antara syarikat dari Semenanjung dengan syarikat di Sabah untuk buat medicines, perubatan, Panadol berbagai. Sebagai besar bekalan ini dari Semenanjung, dia mengambil masa, mungkin dah sampai ketika dia perkara ini dapat direalisasikan untuk membolehkan supaya didekatkan kemudahan-kemudahan ini dengan rakyat yang amat memerlukannya. Dan saya akan memantau, ya, besok lusa saya akan balik, saya akan ke Tawau dan saya akan lihat bagaimana keadaan kesihatan di Tawau itu cukup membimbangkan. Satu-satu pusat, kalau ada pesakit dari Lahad Datu, dari Kunang, daerah Sempurna, kami hantar pergi Tawau, dan kemudahan itu tidak mencukupi, ya. Masalah itu yang saya nak ambil, saya harap Kementerian Kesihatan ambil tindakan tegas tentang keadaan kejadian commit suicide doktor yang ada. Check what is it? Is it because of pengurusan pentadbiran di situ, tekanan workload yang ada? Saya nak maklumkan di Dewan Yang Mulia ni, untuk sektor kesihatan saja, pada tahun 2023 sahaja dilaporkan seramai 270 doktor telah berhenti. Manakala dari Januari hingga September tahun ini rekodkan sudah lebih daripada 150 doktor berhenti tidak meneruskan latihan housemanship mereka. Jika kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12, Malaysia mensyaratkan 25 orang doktor dan 21 katil kerajaan untuk setiap 10,000. Walau bagaimanapun, pada masa ini kita hanya memiliki 18 orang doktor dan 15 katil hospital kerajaan untuk 10,000 orang. Angka ini masih jauh yang disasarkan. Dan saya berharap jumlah pakar doktor yang letak jawatan last year 270. Dahlah kita perlukan doktor letak jawatan. Pasal apa? Kemudahan. Mungkin gaji mereka, kontrak yang ada. Masalah kontrak. Keduanya dari segi tekanan kerja. Yang saya nyatakan tadi, penduduk 3,9 juta. Berapa orang dia nak servis? Dari segi jumlah doktor, 18 doktor yang ada have to service 10,000 people yang ada. Dan saya cadangkan ada anak-anak kita yang datangnya dari Sabah, dah qualified doktor, nak minta supaya pindah ke Sabah. Let them go. Ya, saya minta Kementerian Kesihatan untuk membolehkan, meringankan supaya bila mereka berkhidmat di Semenanjung, cari rumah, sewa rumah, kenderaan yang ada. Kalau mereka berkhidmat di situ, kemungkinan berhampiran dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Di samping itu, saya juga difahamkan ada tekanan social harassment, ya, sexual harassment yang ada. Dalam perkhidmatan ini, membimbangkan saya, ada laporan yang dah diberikan, tapi malangnya tindakan tidak diambil. Dan saya dah maklum dengan, saya dah hantar surat kepada kementerian untuk pastikan supaya tindakan tegas diambil
Jangan lahirkan keadaan ini, kerana ini pakar-pakar dan perkhidmatan ini amat diperlukan oleh rakyat yang memerlukannya. Bayangkan, dalam social harassment di situ, dalam keadaan tekanan dari segi workload yang ada, dalam keadaan gaji yang mungkin ataupun kontrak yang tidak seimbang, mereka tidak mampu untuk berkhidmat. Ya, jadi seperkara lagi yang saya nak highlight yang berhubung kait dengan Penbonium. Terima kasih banyak atas apa yang telah diumumkan, perbelanjaan, amalan belanja yang begitu banyak. Tapi saya berharap sistem yang ada, saya dah maklumkan dengan Menteri Kerja Raya, supaya bila melihat dari segi proses yang dahulu, saya sokong pre-Q. Tapi malangnya saya difahamkan pre-Q yang ada itu membabitkannya pertimbangan syarikat-syarikat yang capital mereka tinggi. Saya dipahamkan, tidak tahu betul ke tidak, ada 3 listed company dari Semenanjung yang dapat kontrak ini. Dan 3 listed company ini, mereka tidak ada manpower di Sabah. Mereka tidak ada kemudahan, batu kelikir. Dan sudah pasti mereka akan subkontrak kepada syarikat-syarikat di Sabah untuk menjalankan tugas itu. Dan bayangkan, pertimbangan Kementerian Kerja Raya hanya berdasarkan dengan capital. Oleh kena kewangan syarikat-syarikat yang ada di Sabah mungkin tidak sampai 1 bilion, 2 bilion, maka mereka tidak layak untuk mendapat projek sebegitu besar. Kenapa kita tidak gunakan satu gabungan, konsortium? Mungkin syarikat ini 300 juta, mungkin syarikat itu 200 juta, mungkin syarikat ini 500 juta. 3 company can be have 1 billion. Konsortium yang ada boleh melaksanakan. Kerana ini akan berlaku, saya kebimbangan, saya ketirisan. Main kontraktor dia pun kena bayar cukar, dia pun kena ada untung. Bagaimana? Lepas itu subkontraktor pun nak dapat untung, subkontraktor juga nak bayar cukai dia. Dan this is the problem yang akan dihadapi, saya yakin. Dan saya minta, saya sarankan kepada Kementerian Kerja Raya supaya pantau perjalanan dah 5 Perdana Menteri dah. Penbonium di Sabah ini, di Sarawak alhamdulillah. Tapi di Sabah ini bermasalah. Ya, sampai sekarang jalan ke Sepitang tu. Ya, tidak siap yang ada. Ya, dan saya berharap perkara ini dipandang serius oleh pihak kerajaan yang ada. Dan dalam sektor pelancongan, ini membimbangkan saya, Datuk Yang di-Pertua. Kerana pelancongan saya tahu bahawa kita Sabah mempunyai cukup baik ya dari segi sektor pelancongannya. Tahun 2026 dah, iaitu bakal mungkin berapa juta akan datang. Dalam pada ini, saya berharap sungguh supaya masalah sektor pelancongan yang kita nakkan, seperti di kawasan saya sendiri, pelancong dari China datang. Tapi malangnya saya dah terima laporan daripada syarikat-syarikat tempatan, di mana syarikat-syarikat tempatan ini merupakan yang berhadapan dengan masalah. Masalah di mana mereka bersaing dengan syarikat-syarikat yang diwujudkan oleh pelancong-pelancong daripada China. Mereka juga mempunyai restoran dah disempurna. Mereka juga mempunyai sistem pengangkutan dah disempurna. Mereka berkongsi, tak tahu mungkin dia gunakan sleeping partner ke apakah. Dan saya dah maklum dengan Kementerian Pelancongan. Saya dah hantar laporan kepada mereka. Kenapa tidak kita berkongsi dengan pelancong ataupun peniaga dari China, let's set up a joint venture. Tapi jangan matikan pelancong-pelancong tempatan. Dah berpuluh tahun di kawasan saya ni pelancong tempatan. Masyarakat Cina lebih daripada peniaga 20 orang. Ini masyarakat Cina, bukannya Melayu. Datang ke rumah saya, Datuk Seri, you bangkitkan di parlimen tentang perkara ini, membimbangkan kami peniaga Cina di Sempurna ni. Ada restoran kami, tak makan di restoran kami pasal dia ada restoran dia sendiri. Yang joint venture tak tahu Alibaba ke trading license, saya dah bagi arahan dan pegawai daerah. Bagi daerah saya beritahu ambil tindakan trading license. Sampai sekarang tak ada. Mungkin oleh kena saya pembangkang di Sabah. Ya, tak mendengar suara ahli parlimen yang ada. No, I'm very serious. I'm very firm. Dan saya berharap sungguh keadaan ini dapat diambil tindakan. Kerana kita tidak mahu dalam kita nak meraihkan pelancong datang ke negara kita. Tapi sistem sektor pelancongan perniagaan tempatan akan habis. Ya, tidak akan wujud dalam jangka masa yang panjang. Sistem pendidikan. Saya juga berharap sistem pendidikan ini, saya nak ringkaskan Datuk Yang di-Pertua, dan saya ingat selaku Ketua Parti bagilah sikit masa kerana kita pun nak menyuarakan banyak perkara. Sektor pendidikan ini antara sektor yang mendapat peruntukan cukup besar. Pengajian tinggi saja 18 bilion. Pendidikan sejak 64 bilion, hampir 80 bilion peruntukan. Tidak pernah dalam sejarah. Saya ucapkan terima kasih. Tapi delivery system
Saya nak persoalkan ya dari sini bagaimana keadaan dia. Saya dah suarakan dengan Menteri Pengajian Tinggi, wujudkanlah sebuah universiti. Ya, kita cuma satu saja, UMS, government punya di Sabah. Anak-anak dari Sempurna, anak-anak dari Tawau, anak-anak ada di antara anak-anak ini saya terpaksa tajam. Nak belajar pergi mana? Nak belajar pergi Sarawak. Nak belajar ke Semenanjung. Penerbangan, school fee mereka membebankan. Kadang-kadang itu yang saya lihat perkara ini cukup penting. Dah banyak belanja sangat. Dan saya berharap dah sampai ketika dia ada 60 tahun lebih dah. Kita membentuk Malaysia ini, lahirkanlah. Ya, kalau tak ada pun universiti di situ, tapi cawangan dia, contoh di Tawau. Ataupun tidak di Ladatu. Kerana dia daerah besar daripada Sempurna. Ya, tapi untuk membolehkan supaya jangan nanti pengijahan belanja anak-anak kita ditampung, ditaja oleh masyarakat yang tidak ada keupayaan dia. Dan di samping itu juga saya melihat dari segi persoalan-persoalan Dewan Rakyat ini, iaitu tentang tandas. Dan ini yang membimbangkan saya. Saya dapati bahawa contohnya sekolah-sekolah rendah yang ada. Hampir berapa buah sekolah rendah yang ada di kawasan-kawasan contohnya di Pulau Banggi, Kudat. Untuk makluman Dewan, di Pulau Banggi terdapat 15 buah sekolah termasuk satu sekolah menengah. Dari jumlah ini lebih separuh sekolah-sekolah yang terlihat di Pulau SK Pulau Tegabun, Manawali, Balambangan, Semayan, Dogoton tiada langsung bakalan air. Bergantung dengan air hujan dan tube well yang ada. Dan bayangkan ada tandas. Kita belanja tentang tandas. Berapa juta belanja tandas. Apa artinya ada tandas kalau tidak ada air? Dahulu saya suarakan. Apa gunanya kita bagi laptop kepada anak-anak di luar bandar, komputer sekolah-sekolah tapi elektrik tidak ada. Dan ini saya berharap supaya imbangi sebelum kita belanja duit, lihat buat kajian secara mendalam. Jangan hanya lihat data sekolah perlukan. Kesesuaian, kemudahan keuangan yang kita belanjakan ada dia punya return. Dan ini yang saya juga berharap tentang sekolah dapat ditingkatkan. Dan di samping itu keselamatan. Saya juga menyentuh perkara ini cukup penting kerana di kawasan saya selalu dahulu kena landa lanun dan saya berharap sungguh keseimbangan dari segi keselamatan ini dapat kita manfaatkan. Hari ini dalam keadaan negara berhadapan dengan South China Sea, tapi malangnya kemudahan tidak ada. Bayangkan bila ada kejadian di Ladatu, Tandoan dahulu dan terpaksa kapal terbang daripada Labuan, jet fighter have to be brought to Ladatu. Tidak ada helikopter pun, terpaksa daripada Labuan yang membimbangkan saya di bawah. Jadi saya harap sungguh, bukan banyak sangat yang lanun di Perak ni, di Lumut. Tapi di Lumut dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia, di situ ada Filipina, di situ ada South China Sea. Where the threat is, balance. Where the needs of resources and assets is, must be done. Sempurna, masa sudah tamat. Ya, saya minta satu perkara Datuk Ketua tentang 40% ini. Perkara ini cukup penting kepada kita. Saya berharap sungguh ini bukannya suara yang kita katakan ini perlembagaan. Datuk Speaker, perlembagaan cukup penting. Kalau kita baca jadual 112, cuma saya repeat. Dan ini berhubung kait dengan contohnya disebut di situ. Ya. In the case of Sabah, a grant of amount equal in each year 2/5, 40%. Ini perlembagaan. Bukan hak, bukan right kita katakan. Kalau perlembagaan pun kita tidak ikut, tidak patuh. 40% of what you collect in Sabah must be returned back. Ya, dah sampai ketika dia. Dan ini perjanjian sehingga melahirkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Datuk Yang Mulia, terima kasih banyak atas ruang yang diberikan untuk kita membahaskan sedikit sebanyak. Saya berharap dalam perbelanjaan yang begitu banyak, 400 bilion. Dan saya yakin tidak akan dapat dibelanjakan. Contohnya 12 bilion ke Sabah. Ya. Baru-baru ini tingkatkan daripada 6.5 bilion kepada 6.7 bilion. Perbelanjaan tahun lalu pun tak sampai 100% duit yang digunakan, diberikan. Dan saya yakin keadaan berapa ratus bilion yang ada, yang dibelanjakan. Sama ada menerusi kementerian-kementerian. Dan saya cadangkan kembali supaya Special Trust Fund diwujudkan. Ini bukan tidak boleh walaupun bercanggah dengan perbandaraan. Dahulu dibangkitkan ada sedikit untuk membolehkan supaya suara rakyat bila dia dengar sudah ada lapangan terbang di Tawau, sudah ada jambatan ke Pulau Bumbum, sampai sekarang tak ada, diumumkan oleh Perdana Menteri, mana duit dia?
balik kepada Consolidated Fund. Dan Terima saya berharap kasih Yang perkara Berhormat ini- Sempurna, masa sudah tamat. Terima kasih banyak atas Terima sebuah kasih. menyampaikan.